Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kullu bid'atin dalalah. Kalau Rasulullah kata semua bid'ah adalah sesat. Kalau awak jumpa Rasulullah SAW, awak berani kata ya Rasulullah, tak, bukan kullu. Bukan, ya Rasulullah aku rasa ada bid'ah baik, ada bid'ah tak baik. Boleh ke jawab Rasulullah macam tu? Subhanallah. Kullu Rasulullah kata semua. Dengar ayat ni, wa man yushaqiqir rasul. Barang siapa yang ada pendapat selain pendapat Rasulullah, min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah hujjah, setelah penerangan sampai kat dia. Saya sampaikan kepada awak Al-Quran dan hadis dan fahaman Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikut selain jalan al-mu'minin, yakni sahabat. Kalau awak tak nak Rasulullah, kalau awak tak nak ikut sahabat, al-mu'minun, as-sahaba, wat-tabi'un, was-salafus salih, nuwallihi ma tawalla. Kalau awak tak ikut para as-salafus salih, awak tak ikut Rasulullah, tak nak ikut sahabat, tak nak ikut tabi'i dan para tabi'i. Imam Syafi'i tabi'i, Imam Ahmad minat tabi'i. Kalau awak tak nak ikut mereka, nak ikut siapa? Cuba bagi kat saya. Awak nak ikut siapa? Ustaz Muhib baca ayat Quran, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ya, yang itu satu part. Siapa yang degil dengan Nabi padahal dah diterangkan hidayah daripada Nabi SAW, diterangkan dah, dia masih degil, ya. Itu satu. Yang itu kita sepakat, tak boleh degil dengan Nabi. Yang Nabi ajar kita kena terima, jangan lawan Nabi, jangan tolak Nabi. Tapi part yang kedua seolah-olahnya Ustaz Muhib mungkin tak perasan untuk huraikan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin, itu part yang kedua. Part pertama degil dengan Nabi, part yang kedua ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin, inilah yang dijanjikan dengan dibakar dengan neraka jahannam. Maka kata al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ulama salaf daripada dinasti tabi'in, iaitu mengatakan inilah dalil wajib ikut ijma'. Kerana ikut jalan lain pada orang mukmin itu haram. Kenapa haram? Dijanjikan neraka jahannam. Kalau tidak haram, kenapa pula dijanjikan neraka jahannam? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ijma' itulah jalan orang mukmin, bukan sebarang jalan, bahkan jalan yang disepakati oleh ulama orang mukmin. Maka dengan nas Al-Quran, melanggar ijma' ulama itu hukumnya haram. Jadi menerima adanya bid'ah hasanah ini, boleh kita katakan sudah ijma' di kalangan ulama. Kalau ada pun satu dua yang syadz, mereka itu tidak sampai mampu mencarikan ijma'. Dan perkataannya Imam Syafi'i, kata ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah, perkataan yang palsu. Imam Syafi'i tak sebut. Orang menipu atas Imam Syafi'i. Kalau dikatakan itu bohong atas nama Imam Syafi'i, siapa agaknya yang bohong? Orang tengah kata lebong. Ya, siapa yang pandai sangat lebong ni? Cuba lihat. Yang meriwayatkan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini bukan calang-calang orang. Antaranya yang disebut dengan positif oleh Ustaz Muhib sendiri, Al-Imam Al-Baihaqi, dengan sanadnya meriwayatkan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, iaitu Imam Syafi'i mengatakan al-muhdatsatu minal umuri darban. Perkara baharu, perkara bid'ah dari segi urusan-urusan itu dua jenis. Adakah Imam Syafi'i kata, oh satu jenis bid'ah dunia tak apa, satu lagi jenis bid'ah agama, itu haram? Tidak. Imam Syafi'i mengatakan ahaduhuma, yang satu daripada duanya, ma uhdisa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an fa hadhihi bid'atud dalalah, iaitu satu perkara baharu, perkara bid'ah yang dilakukan bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi, tak kena dengan asar, percakapan perbuatan sahabat, atau melanggar ijma' kesepakatan ulama, inilah bid'ah yang sesat. Wasaniyatu, yang kedua, ma uhdisa minal khair la khilafa fihi liwahidin min haza, satu perkara yang diadakan yang baik. Saya juga terkejut ya di hujung-hujung live Ustaz Muhib kata Ustaz Muhib terima pula bid'ah maulid. Ya, Ustaz Muhib bahkan suka maulid. Maulid saya sendiri pun suka. Jadi kalau bab maulid Isra Mi'raj saya pun amalkan. Jadi saya tak boleh nak komen kat sini. Sebab saya pun kalau dijemput untuk maulid saya pergilah. Saya pergi maulid. Jadi benda ni saya tak ada lagi. Sebab maulid bagi saya satu tapi ada orang yang kata bid'ah. Bagi saya nanti kita bincang. Ustaz, bid'ah lah kalau sambut Ustaz. Tengok, saya pun ahli bid'ah juga. Saya ni ahli bid'ah juga.
Bahkan terkeluar daripada mulut Ustaz Muhib sendiri, kalau begitu saya pun ahli bid'ah katanya. Jadi Ustaz Muhib mengaku ahli bid'ah. Kalau ikut logik yang sama, macam mana Ustaz Muhib boleh suka maulid? Sedangkan maulid jelas bid'ah, benda baru. Ya, walaupun Ustaz Muhib kata bagus, kasih pada Nabi, kata benda itu benda baru, benda bid'ah. Jadi adakah, kalau nak guna logik yang sama, adakah Ustaz Muhib bila berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi tanya, Ustaz Muhib, kenapa Ustaz Muhib suka maulid? Maulid itu bid'ah. Tidakkah saya dah beritahu pada orang Islam bahawa setiap bid'ah itu sesat? Adakah boleh Ustaz Muhib bagi alasan, kalau maulid lain sikit je Rasulullah, kalau maulid itu saya suka, maulid Isra Mi'raj saya suka, kalau saya suka tak apa, yang saya tak suka saja yang sesat. Takkan nak jawab macam itu? Jadi sebenarnya yang dikatakan bid'ah yang tidak sesat itu adalah bid'ah yang tidak bercanggah. Benda itu baik. Yang tidak bercanggah satu pun daripada Quran, daripada hadis, asar dan juga ijma', maka inilah muhdatsatun ghairu mazmumah. Inilah bid'ah yang tidak terkeji. Jadi antara yang meriwayatkan pelbagai bid'ah dua ini adalah Al-Imam Abu Nu'aim Al-Isbihani. Bahkan ini dipetik oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Adakah Al-Imam Ibn Taymiyah pun lebong juga? Adakah Imam Ibn Taymiyah pun bohong juga atas nama Imam Syafi'i? Na'udzubillah. Ya, ini ulama-ulama yang meriwayatkan oleh Imam Syafi'i, tidak ada yang komplain tentang mengatakan ini riwayat yang tidak sahih dan sebagainya, iaitu disebut bahawa Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ni dua jenis. Bid'atul mahmudah, satu jenis terpuji. Terpuji makna molek lah, elok. Wa bid'atun mazmumah, satu jenis lagi terkeji. Kan Ustaz Muhib kata semalam nak faham hadis apa sebagai, ikutlah ulama supaya Imam Syafi'i. Ini adalah Imam Syafi'i bagi tahu. Yang pertama kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua jenis. Satu terpuji, yang satu lagi terkeji. Apakah yang puji dan terkeji? Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafas sunnata fahuwa mazmumun. Itu kayu ukur dia. Mana perkara bid'ah? Tak kisahlah dunia atau agama. Syarat dia kena selari dengan sunnah. Kena selari dengan ajaran Nabi SAW. Maka macam itu terpuji. Wa ma khalafaha. Dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, maka itu terkeji. Tak kisahlah dunia atau agama. Jadi jelas itu kayu ukur yang diletak oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, selari atau bercanggah dengan sunnah. Bahkan kalau kita lihat ya, boleh katakan ini semua adalah kesepakatan hampir semua ulama ya. Tidak ada ulama yang membangkang pembahagian bid'ah kepada dua ini. Imam Syafi'i ulama salaf. Ustaz Muhib tu bagi tahu semalam Imam Syafi'i adalah ulama di generasi tabi'in. Maka kalau kita itu nak ikut salaf dalam agama kita, maka kita kena ikut salaf bahawa bid'ah itu bukan hanya satu. Yang disebut juga semalam nama adalah al-qadiyat. Kata Ustaz Muhib, kita nak faham agama ni ikut ulama, ikut qadiyat, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Nawawi, ikut Imam Baihaqi. Tadi Imam Baihaqi dah riwayat daripada Imam Syafi'i bahawa bid'ah terbagi dua. Cuba tengok apa kata al-qadiyat al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam kitab Masyarikul Anwar ya, tempat terbitnya cahaya-cahaya. Kata beliau, inna kullama uhditha ba'da Nabi SAW fahuwa bid'atun. Adapun setiap perkara yang diadakan selepas daripada Nabi SAW, maka itu dinamakan bid'ah. Wal bid'atu fi'lu ma lam yasbiq ilahi. Adapun bid'ah itu asalnya melakukan satu perkara yang sebelumnya tidak ada. Fama wafaqa aslan minas sunnati yuqasu 'alaiha fahuwa mahmudun. Tetapi perkara bid'ah yang selari dengan satu dalil daripada sunnah ya, asal di sini maknanya dalil ataupun kaedah daripada sunnah, yuqasu alaihi, walaupun benda tu asalnya tidak ada sebiji macam tu, fahuwa mahmudun, kerana dia dikiaskan kepada sunnah maka terpuji. Wa ma khalafa usulas sunan, tetapi kalau perkara bid'ah itu bercanggah dengan dalil-dalil sunnah ataupun kaedah-kaedah yang dikeluarkan daripada sunnah, fahuwa dhalalatun. Kan tengok sendiri membahagikan bid'ah kepada mahmud terpuji dan mazmum ataupun dhalalah terkeji. Jadi ulama telah menerangkan bahawa bid'ah secara asasnya terbagi kepada dua. Baik, sebelum saya terlupa, oleh kerana alhamdulillah moga-moga ini menjadi sebab hidayah Ustaz Muhib nampak kebenaran itu adalah Ustaz Muhib suka dengan sambutan maulid. Jadi sambutan maulid sebagaimana kita sambut dengan adanya ceramah maulid, dengan adanya jamuan makan, dengan adanya qasidah ya. Alhamdulillah Ustaz Muhib pandai qasidah. Suara sedap, merdu. Saya tak pandai. Ustaz Engku kalau qasidah itu orang lagi tak sedap, tak pandai. Iaitu
itu sepakat. Sambut maulid macam itu sepakat adalah bid'ah. Baik yang menyokong bahawa maulid itu bagus ataupun yang menghentam mengatakan sambutan maulid ini tak bagus, ini bid'ah yang sesat. Kedua-duanya setuju bahawa maulid ini benda bid'ah, benda baru. Mana ada zaman Nabi SAW 12 Rabiul Awal orang buat ceramah maulid. Bahkan zaman sahabat, ada ke sahabat kumpulkan orang 12 Rabiul Awal buat ceramah, buat makan-makan, kemudian sebagainya? Tidak ada. Kerana perubatan ini awal-awal dilakukan oleh Sultan Muzaffar, Raja Negeri Irbil. Beliau yang awal-awal mengumpulkan orang, buat jamuan makan dan sebagainya. Dan cuba perhatikan, ketika mana Raja Irbil melakukan bid'ah maulid ini, tidak ada satu orang ulama pun yang membangkang, bahkan ramai yang memuji. Tidak ada yang bangkang. Maknanya ini ijma' sukuti, ini kesepakatan secara diam, dan melanggar ijma' ini adalah satu perkara yang dilarang.